Assalamualaikum, selamat pagi. Pada pagi ini, hari ini 15 Julai tahun 2023, saya akan membuat analisa untuk melihat jangkaan pergerakan harga emas pada minggu hadapan, iaitu pada hari Isnin ini. Untuk teknik yang saya akan pakai, saya akan menggunakan teknik melihat fundamental dan tactical. First, kita akan lihat tactical dahulu. Kita akan lihat weekly, pergerakan untuk weekly. Untuk weekly sekarang ni dia momentum kenaikan. Kemudian kita tengok daily. Untuk daily, momentum penurunan. Ada penurunan di sini. Kemudian H4. Untuk H4, momentum floating, high floating, tapi ada penurunan sikit. Penurunan. So di sini dia boleh jadi turun ataupun boleh naik. Tapi kita akan lihat mana yang lebih tinggi keberangkalian dia, naik ataupun turun. Nanti kita akan bandingkan dengan fundamental. Untuk H1, sekarang ni momentum kenaikan. Dia turun, dia akan naik. Maknanya keberangkalian tinggi untuk dia naik dan keberangkalian yang rendah untuk dia menurun. So sekarang ni hari Sabtu, tiada news dan semua market close. Kita akan lihat jangkaan pergerakan emas pada hari Isnin. Kita akan lihat fundamental sebentar lagi. Setakat yang kita lihat untuk H1 ni, dia continue untuk naik semakin menguat untuk H1. So sebab apa saya lihat semua sekali time untuk lihat kenaikan? Ini kerana saya nak tengok yang mana lebih kuat keberangkalian untuk naik ataupun turun, dengan melihat yang mana paling banyak, yang kuat untuk naik ataupun menurun. Tapi untuk kepada para trader daily, kita boleh tengok H4 dengan H1. Kecuali kalau trader weekly, dia fokus tengok time yang lebih besar lah. So kita dah dapat H1 di sini menunjukkan bahawa momentum kenaikan tu lebih tinggi daripada momentum penurunan. Maknanya keberangkalian itu lebih tinggi untuk dia naik. Sekarang kita bandingkan dengan fundamental. Kita buka tengok news. Kita akan lihat fundamental. Ini fundamental. So kita tekan minggu hadapan. Kita akan lihat gold metal. Ini metal. Untuk minggu hadapan punya news, ada 2 news pada waktu pagi dan 1 news pada waktu malam. Untuk high impact news yang kotak merah, saya akan fokus untuk melihat kotak merah saja. Ada 2 news pada 10 pagi kotak merah, iaitu China KDNK dan China pengeluaran perindustrian. Saya akan fokus untuk lihat
dia punya ramalan sama ada ramalan menguat ataupun dia melemah. Jika dua-dua ramalan ini menunjukkan gold akan menguat, maka sudah ada dua sokongan lah. Satu sokongan daripada fundamental untuk emas semakin menguat, dan satu lagi daripada tactical menunjukkan emas semakin menguat. Menguat maknanya akan kita boleh buy lah. Kalau dua-dua melemah, andai kata dalam ramalan kita tengok nanti dua-dua melemah, maknanya menguat, gold akan dijangkakan keberangkalian tinggi untuk melemah. Kita boleh sell lah. Tapi saya tidak galakkan kita sell di waktu tersebut, kerana sekarang ni dia sedang momentum kenaikan. Kalau ada fundamental gold naik, baru kita akan buy. Okay. So kita lihat hasil ramalan. Sebenar lebih besar daripada ramalan adalah baik. Okay, kita lihat adakah dia besar. Okay, dia besar 4.5 pergi kepada 7.1 untuk ramalan semakin besar. So menunjukkan keberangkalian tinggi, emas semakin menguat. So apa yang saya terangkan ini adalah sebelum kejadian 10 pagi untuk kita trade di awal pagi hari Isnin nanti pada pukul 6 pagi, 7 pagi tersebut lah. Kemudian untuk news yang kedua, sebenar lebih besar daripada ramalan adalah baik. Untuk sekejap. Okey. Sebenar lebih besar adalah baik untuk beragam emas. So di sini kita lihat semakin mengecil ramalan dia 2.5 sahaja. Maka di sini untuk news yang kedua menunjukkan emas akan melemah. So analisa yang kita dapat daripada sini sebelum 10 pagi menunjukkan bahawa dijangka emas menguat, dan news yang kedua menunjukkan dijangka emas melemah. So keberangkalian tinggi, kesimpulan dia adalah emas akan floating pada waktu sebelum 10 pagi ini. Okay. So kita lihat adakah kita dijangka akan trade pada waktu tersebut. Okay, setelah kita analisa tadi fundamental bahawa emas akan floating, kita lihat tactical pula. Dalam tactical, untuk H1 dia menunjukkan momentum kenaikan. Kita pergi M15. Untuk M15 pun masih lagi kenaikan, momentum kenaikan. Tapi saya jangkakan untuk pergerakan sebelum 10 pagi nanti, dia mungkin akan mengalami kenaikan kenaikan sedikit. Jangka naik M15, mungkin dia akan naik. Kalau ikut pada M15, dia dijangka akan naik sehingga sini. Sebab dia sedang momentum cantik untuk kenaikan. Okey, so kesimpulan dia untuk hasil analisa dijangka emas akan menaik sebelum 10 pagi ini. Akan menaik sebanyak 55.6, 56, 15, lebih kurang 15 pip. Dia akan menaik 15 pip. Okey. Ini cara kaedah untuk kita tengok kalau kita nak trade pada di awal pagi lah. Tapi saya sarankan untuk kita trade selepas news 10 pagi baru kita akan trade. Okey, sebab apa saya sarankan selepas 10 pagi kita trade? Sebab ada selepas news ni nanti akan keluar news yang sebenarnya lah. Andai kata sebenarnya news yang kedua ni menunjukkan bahawa emas dijangka confirm akan menaik ataupun dijangka confirm akan menurun, baru kita akan trade. Kalau dijangka menaik dan ada dijangka menurun, so saya tak sarankan untuk kita trade, sebab dia akan pergerakan dia tidak menentu. So andai kata nanti andai kata pukul 10 pagi nanti kita dapat news yang sebenarnya menunjukkan sebenarnya emas akan menaik. News yang pertama emas menaik, news yang kedua emas menaik di dalam news tersebut. So kita dah ada dua point dah untuk menyatakan bahawa emas akan menaik. Itu keberangkalian dia lebih tinggi. Point yang pertama daripada fundamental, point yang kedua daripada analisa, daripada tactical. Okey.
Okay, so kita boleh, nanti kita akan boleh trade dan kita pergi H1, kita akan trade selepas news tersebut. Setelah confirm, kita boleh trade take profit di sini. So sebanyak 50 pip, 55 tambah 60 pip kita boleh dapat. Sebab apa saya masuk dekat 60 ni, 1960? Sebab dia ada momentum penurunan. Okay, so kita boleh take profit kat sini. Andai kata kalau dia dah sampai sini dan dia continuous naik, kita boleh kita boleh entry. Kita tengoklah, kita akan cari posisi yang baik untuk kita entry, sebab dia continuation. Continuation, andai kata dia continuation, kita tengok H4. So apa dia punya support, dia punya resistance kat sini. Tapi untuk tindakan yang lebih berhati-hati, kita hanya ambil di sini saja untuk take profit. Sebab selalu di awal pagi kenaikan emas itu tidak terlalu ketara berbanding daripada waktu malam lah, selepas news daripada US news, terutamanya US news memberi impak yang tinggi. So andai kata nanti di dalam fundamental menunjukkan bahawa emas semakin menurun tau, dua-dua ni menyokong bahawa emas semakin menurun. So kita boleh trade untuk sell, tapi dengan syarat dengan syarat kita pastikan dia melepasi dia punya support ini, sini ataupun sini, baru kita boleh sell dan kita boleh take profit di sini. Ini saya pakai moving average, moving average 5, 50, 100, moving average 200. Take profit sini. Stop loss nanti kita boleh buat dekat yang bersesuaian, kita lihat kat sini boleh, ataupun untuk lebih berhati-hati sini boleh. Okey. Kemudian kita lihat andaian yang ketiga, tadi andaian yang pertama, jika news semua menunjukkan kenaikan, kita boleh buy. Untuk news menunjukkan bahawa semuanya news ini menunjukkan penurunan, kita boleh sell. Tapi selepas dia pecahkan, dia breakout, dia breakout support ni dulu lah. Okey, andaian yang ketiga, jika emas menunjukkan ni menaik, selepas ini menunjukkan ni menaik, yang ini sebenarnya dia menunjukkan menurun. So dia akan ada dua lah, satu naik atau turun. So dia akan ada floating. Dijangka emas akan floating. Jika situasi begitu, news menunjukkan naik dan menurun ada dua. So saya sarankan kita tidak perlu trade pada waktu tersebut, sebab sekarang ni dia sedang di dalam momentum kenaikan. So maknanya pergerakan nanti dia tak kurang stabil lah, sama ada naik ataupun tu tidak menentu. Kadang-kadang dia terlalu naik, kadang dia terlalu menurun. Tapi kalau nak trade juga pada ketika news andaian yang ketiga tu pun boleh juga, tapi risiko dia tinggi sikit lah daripada andaian yang pertama dan andaian yang kedua tu. Okay. Alright. Okay, itu sajalah untuk penerangan pada hari ini. Teknik yang saya pakai ini antara kaedah yang terbaik lah. So itu saja. Kesimpulannya, sebelum 10 pagi pergerakan emas dijangka menaik, menaik sikit dalam 15 pip. Dan kemudian selepas 10 pagi ia bergantung kepada news, sama ada naik ataupun turun ataupun floating. Okey, itu saja pada hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga konsisten profit. Okey, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi